Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Makmun Sulaiman Kalabakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Sila Menteri Kesihatan Dato' Timbalan menjawab 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil pelbagai tindakan bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan respon bagi membendung penularan aktif COVID-19 terutamanya di negeri Sabah seperti melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKPB dan PKPBD. Ini adalah untuk memastikan koordinasi bagi aktiviti pengesanan kes dan kawalan pencegahan COVID-19 dapat dijalankan secara sistematik dan berkesan. Begitu juga kerajaan telah mengambil langkah-langkah seperti berikut, khususnya di Sabah. Mempertingkatkan aktiviti pengesahan kes dan kontak secara aktif di lapangan bagi memastikan kesemua yang terlibat disaring dan diasingkan daripada komuniti. Menjalankan aktiviti ngah kuman dan ngah cemar. Dan juga mempertingkatkan penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard atau PSOP yang melibatkan pelbagai agensi, penggunaan aplikasi MySejahtera, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya. Memberi pendidikan kesihatan kepada masyarakat, termasuklah nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan melalui pelbagai agensi seperti Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NETMA, kerajaan tempatan dan lain-lain. Mempertingkatkan komunikasi risiko termasuk maklumat situasi terkini COVID melalui kenyataan akhbar dan sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan, dan meningkatkan kapasiti dan mobilisasi tenaga sumber manusia, perubatan dan kesihatan awam. Sehingga 6 Disember 2020, sejumlah 2,023 petugas kesihatan telah dimobilisasikan untuk membantu usaha seringan di lapangan dan juga rawatan perubatan. Petugas kesihatan yang dimobilisasikan adalah daripada seluruh negara, termasuk dari kawasan pendalaman negeri Sabah. Aspek logistik dan penghantaran sampel juga ditambah baikkan bagi membolehkan keputusan ujian dapat diperolehi dengan lebih cepat. Pelbagai usaha untuk meningkatkan kapasiti fasiliti hospital dan mobilisasi aset serta sumber manusia dilakukan juga. Usaha-usaha ini dilaksanakan bagi memastikan sistem rawatan kesihatan di negeri Sabah terus mampan dalam membendung penularan COVID-19. Kementerian Kesihatan membagikan 2 plan tindakan pengurusan iaitu bagi pesakit COVID dan juga pesakit bukan COVID. Bagi pesakit COVID, Kementerian Kesihatan telah meningkatkan kapasiti katil di hospital COVID-19 serta pusat karantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC, katil ICU, ventilators, kapasiti hujan magma dan sebagainya, termasuk sumber manusia juga semua dipertingkatkan. Pada masa kini sehingga 7 Disember 2020, Sabah mempunyai 8 hospital COVID-19 dan 36 PKRC ataupun katil hospital untuk karantin di seluruh negeri Sabah, dan jumlah katil telah banyak meningkat daripada 410 kepada 7,031 katil, dan sekarang tahap penggunaan adalah cuma 30%. Katil ICU juga ditambahkan daripada kalau dulu 60 katil pada bulan September 2020, sekarang sudah meningkat kepada 130 katil ICU. Bagi menampung pendekatan penggunaan katil ICU di Sabah, Timbalan Menteri ringkaskan jawapan. Ringkaskan sikit. Ya, okey. Juga kita meningkatkan jumlah ventilators di Sabah, dan sekarang penggunaan ventilators daripada 193 cuma 32%. Kapasiti ujian magma juga dipertingkatkan. Sekarang di Sabah kita dapat membuat ujian dalam lingkungan 2,600, dan dalam 4 ataupun 5 buah hospital telah pun dilengkapkan dengan magma. Dan sekian jawapan saya sekarang ini. Terima kasih. Sila Kalabakan soalan tambahan.
Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapannya yang menyeluruh. Seperti yang kita tahu, setakat kemarin kita ada kes 31.057 kumulatif. Yang aktif 4.438 dan yang sudah meninggal dunia 224. Jadi menjadi kerisauan kepada kami di Sabah bila tiba-tiba rentas negeri dibenarkan, rentas daerah pun dibenarkan. Adakah KKM bersetuju dengan langkah-langkah yang diambil? Seolah-olah kita disuruh untuk hidup dengan COVID, jalankan ekonomi dan jaga kesihatan. Jadi soalan saya di sini, apakah bentuk kerjasama antara KKM dengan pihak-pihak hospital swasta jika kes meningkat? Dan terdapat juga keluhan dari pegawai-pegawai kesihatan di sana, lambakan sampel COVID yang masih belum diuji di makmal, khususnya sampel-sampel yang diambil di klinik-klinik kesihatan luar bandar. Mohon jawapan. Terima kasih. Terima kasih Kalabakan. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih atas soalan tambahan Ibu Menteri. Memanglah di seluruh negara sekarang ini kerajaan telah pun cuba untuk meredakan masalah COVID ini dan beberapa langkah tingkah laku telah dijalankan. Saya faham seperti yang diketahui oleh Yang Berhormat di Sabah, rentas daerah telah pun diluluskan dan ini saya ingat daripada kajian yang kita melihat. Even di Semenanjung pun daripada semalam rentas daerah, rentas negeri pun telah di-alot lah. Dan ini dah daripada kajian, saya ingat daripada kajian dari kes yang walaupun meningkat sekarang ini, kita diketahui bahawa ianya kita menimbangkan balance antara kesihatan dan juga kerana ekonomi, dan sebab itu kalaulah ia masih dipertekatkan, saya ingat masalah ini memang dalam keadaan ini kita adalah memang hidup dengan keadaan COVID di negara kita, tapi apa yang kita mahu adalah untuk mencegah seboleh mungkin. Dari segi kerjasama dengan swasta, memanglah swasta ini di Sabah kita telah pun membuat penyediaan dengan beberapa hospital swasta dalam segi bukan dari COVID dan juga dari segi rawatan sakit bukan COVID di kebanyakan hospital di Sabah supaya masalah kesihatan di Sabah dapat ditangani dengan baiknya. Berkenaan dengan sampel yang dikatakan belum dapat result, saya ingin menyemak balik sama ada ini betul atau tidak dan apakah sampai ini, sebab saya pun tiada data dengan saya sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Seterusnya saya